masjid adalah merupakan tempat ibadah dan pusat orang Islam. Orang-orang yang memakmurkan masjid ialah orang-orang yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja yang memakmurkan masjid Allah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang menunaikan salat, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu terdiri di kalangan golongan yang mendapat petunjuk. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, maka masjid perlu diuruskan dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Dan masjid ini dihidupkan daripada generasi demi generasi. Kali ini kita ingin membincangkan satu hal yang mustahak tentang pengurusan masjid di negeri Perlis ini, iaitulah sikap mesra kanak-kanak dalam menguruskan masjid di negeri kita ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam mendidik anak-anak. Anak-anak yang kita lihat di masjid kita ini dan di luar masjid kita ini, merekalah yang akan mewarisi pengimarahan masjid, mewarisi keimanan, mewarisi pengamalan agama, dan mewarisi perjuangan kita di dalam menegak dan membela agama. Mereka perlu diberikan pendidikan, pujukan dan rasa bangga dan sayang kepada agama ini. Nabi SAW di dalam contoh teladan yang ditunjuk oleh baginda bagi menunjukkan sikap yang begitu mesra dengan kanak-kanak ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Qatadah Al-Ansari menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abil As ibn Rabi' fakana idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ketika salat, pernah ketika salat sambil mendukung Umamah binti Zainab, yakni cucu baginda, binti Rasulullah. Nabi dokong cucu dia. Umamah ini adalah cucu Nabi daripada anak Zainab, daripada suaminya Al-As, Abil As ibn Rabi'. Wa idza sajada wada'aha, apabila Nabi nak sujud, Nabi letak cucu dia. Wa idza qama hamalaha, dan apabila baginda berdiri, dia dukung cucu dia di dalam salat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita mungkin kalau cucu mari sikit, kacau kita, bergerak pegang cucu pun kita rasa dah batal solat kita. Tapi contoh teladan Nabi, baginda dukung cucu baginda ketika salat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang sujud lama, baginda tak bangun. Cucu dia Hasan dan Husain panjat dari belakang.
Apabila baginda bangun, baginda jawab, ibni irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Cucu aku tonggang aku, kata Nabi. Aku tak suka cepat sangat, biar bagi dia selesai dulu tonggang. Biar bagi dia selesai lalu dia naik atas belakang Nabi ketika Nabi SAW salat. Menunjukkan cucu baginda ketika itu masih lagi begitu kanak-kanak yang kurang memahami apa yang sedang orang buat. Ini semua menunjukkan sikap yang ditunjuk oleh Nabi SAW, kemesraan baginda dengan budak-budak. Bahkan Nabi di masjid, bila baginda SAW salat, kadang-kala ada orang bawa anak. Anak dia menangis. Nabi jadi imam. Nabi dengar suara budak menangis. Nabi cepatkan salat baginda. Nabi kesian kat mak dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW kata, inni la aqumu ila salah fa uridu an utawwila fa asma'u buka as-sabi. Aku bangun menunaikan salat, aku ingat nak panjangkan salat, tiba-tiba aku dengar budak menangis. Fa atajawwazu fi salati, maka aku cepatkan salat aku. Karahiyata an asyqa ala ummihi, kerana aku tak nak nanti menjadi beban kepada ibunya. Sekali ibu dia takut anak dia menangis, kenapa pula? Nabi cepatkan sikit salat. Nabi taklah kata, lain kali jangan nak bawa anak main masjid, kacau orang nak semayang. Ini adalah contoh teladan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kita pula dalam masyarakat kita kadang-kadang macam-macam. Kadang-kadang budak-budak yang memang pandai solat, cuma oleh kerana barangkali budak ni kecil lagi, dia mari awal, duduk di saf yang awal, mari orang tua-tua ni, kononnya dia tunjuk dia punya lama dalam masjid ni, budak-budak dia tolak pergi belakang. Padahal budak tu datang dulu pada dia, dia yang datang lewat. Ini macam satu gangsterism di dalam masjid. Sudahlah datang lewat, tunjuk kita punya orang tua, halau budak-budak pergi belakang. Budak-budak tu datang awal, nak solat awal. Dia yang datang lewat patut duduk di belakang. Dan lebih duka cita lagi, ada masjid pergi buat saf budak-budak satu kat belakang. Jangan campur dengan orang tua-tua. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami disebut dalam kitab dia Fatawa Fatawa Al-Fiqh Al-Kubra, dia menyatakan bahawasanya as-sibyan mata sabaqul balighin ila as-saffil awal lam yajuz lahum ikhrajuhum. Budak-budak jika mendahului orang-orang yang baligh, yakni budak-budak belum baligh, jika budak-budak jika mendahului orang yang baligh pada saf yang awal, tidak boleh untuk dikeluarkan mereka. Ini Ibn Hajar Al-Haytami dalam mazhab Al-Imam Syafi'i sebut tak boleh, kerana adab dan akhlak yang patut kita tunjukkan di dalam masjid. Masjid tempat orang beradab. Bagaimana mungkin orang yang mari kemudian dia pula pergi rampas tempat orang yang mari awal? Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, baginda menyatakan, la yuqimu rajulu rajula min majlisihi summa yajlisu fihi. Jangan satu orang membangunkan orang lain daripada tempat duduk dia, kemudian dia duduk tempat tu. Ada bangun-bangun, ini tempat aku. Tak boleh.
Kawan tu datang dahulu, melainkan tempat itu memang tempat berbayar dia punya, ataupun tempat itu memang miliknya. Masjid milik awam. Maka sebab itu kita nak masjid yang mesra kanak-kanak. Walaupun berlaku di tempat lain, jangan kita buat. Ibnu Abbas ketika dia masih kecil, belum pun sampai 10 tahun, belum sampai 7 tahun, ketika duduk dengan Nabi SAW, ketika salat dengan Nabi SAW, dia tengok Nabi salat malam. Dia datang, dia berdiri di sebelah kiri Nabi SAW masa sembahyang malam di rumah Maimunah. Kemudian Nabi SAW kata Ibn fa'akhadha bi ra'si wa aqamani an yaminihi. Nabi pegang kepala Ibn Abbas, Nabi letak belah kanan dia. Yang ni kalau seorang duduk belah kanan Nabi. Nabi tak kata budak-budak, kau jauh-jauh pada aku. Bahkan Nabi tunjuk ketika Nabi salat, Anas ada di belakang, satu orang anak yatim kecil ada di belakang. Kata Anas, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Maka aku pun berdiri saf, aku dan anak yatim duduk belakang Nabi. Anas dah orang dewasa, dan seorang wanita tua berada di belakang kami. Maksudnya saf budak-budak sama dengan orang tua-tua kalau dia datang awal, dan tak boleh keluarkan dia daripada saf kita. Tidak ada andaian kalau budak-budak duduk dalam saf terputus pahala jamaah, terbatal pahala jamaah. Tidak ada. Cumanya dalam hadis ulun nuha, orang-orang yang utama duduk di belakang imam kerana untuk menggantikannya. Karena kalau imam tersilap dan seumpamanya batal, yang di belakangnya orang yang mampu menggantikannya. Dan andaian sebahagian orang, kononnya budak-budak yang belum berkhatan nanti tak bersih budak ni kerana ada najis di bawah kulitnya. Walaupun ada pandangan yang seperti itu, pandangan itu tidak kuat untuk dipegang. Di bawah kulit orang tua-tua pun macam-macam ada. Mengapa kita andaikan apa yang kita tak nampak, yang berada di bawah kulit, dan kita andaikan berbagai-bagai. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pengurusan masjid di dalam negeri Perlis ini mesti mengambil kira bagaimana menjadikan kanak-kanak sayang kepada masjid. Hari ini kita dengar ramai anak-anak remaja, kanak-kanak terpengaruh dengan media sosial ini, berbagai-bagai pesta hiburan yang menarik hati mereka. Bukan sahaja di tempat kita mereka tertarik, budaya-budaya luar daripada barat timur menarik mereka. Jika ada artis yang datang, majlis hiburan yang datang, berpusu-pusu anak-anak orang Islam. Mereka pula diberikan layanan kegembiraan. Datang ke masjid, jangan sampai orang tua-tua pula melayan budak-budak macam third class. Kelas ketiga datang ke masjid, mereka tak boleh gembira, asyik menjadi perhatian, dimarahi, disuruh duduk di belakang. Bila dia duduk di belakang, sama-sama dia tak dapat belajar solat yang betul. Kita suruh dia duduk sama-sama dia, maka dia akan bergurau senda sama-sama dia, kemudian kita marah kepada dia. Nak semayang ke nak main-main, kita kata. Tadi dia duduk tepi kita, dia akan disiplin, kita halau dia ke belakang. Nabi SAW ajar anak-anak, suruh kita ajar anak-anak salat. Bapa salat di masjid, macam mana nak ajar anak dia? Dia kena bawa pergi masjid. Murru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud,
Suruh anak kamu solat ketika mereka umur 7 tahun. Jadi bukan pak suruh saja, pak kena tunjuk lah. Pak pergi semayang masjid, bawa anak semayang masjid. Dia belajar daripada bapa macam mana rukuk, macam mana sujud. 7 tahun suruh. 1 hari 5 kali solat. Pujuk anak, jangan marah. Mari kita semayang. Jom ikut abah semayang. Jom ikut ayah semayang. 5 kali 360 hari ataupun 355 hari bagi kiraan hijri kali dengan 3 tahun. Berapa ribu kali anak tu telah diajar untuk solat. Diajar, diajak, dipujuk untuk solat. Barulah ada hadis, barulah datang hadis wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u al-ashra. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Maksudnya dah beribu kali dah ajar. Kalau tak dengar, baru pula pukul tapi tidak mencederakan, sekadar untuk mendidik. Tapi nak bagi faham solat macam mana? Datang masjid. Seronok dia datang masjid, solat tepi abah dia, solat tepi ayah dia. Bukan datang masjid, orang tengok, ni budak-budak kau pergi belakang. Jangan duduk sini. Ini semua orang-orang kita yang terlebih pandai daripada tunjuk ajar yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kononnya mereka rasa mereka orang lama di dalam masjid. Maka kita akan dapati inilah menyebabkan masjid, bukan saja di negeri kita ini, di berbagai negeri yang lain, tidak mesra dengan kanak-kanak. Bahkan ada masjid kita pergi, dia tulis kanak-kanak tidak boleh masuk ke dewan utama. Ada masjid tulis kanak-kanak di saf belakang, buat saf beberapa jauh dia daripada saf yang asal. Ada yang kadang-kadang datang dengan bongkak dan sombongnya, tengok budak-budak tolak macam tu saja, sedangkan budak tu dah ada dalam saf. Ini yang disebut oleh Nabi kepada Al-Aqra' bin Habis ketika dia melihat Nabi SAW mencium cucunya. Dia kata, aku ada 10 orang anak, tak pernah pun aku cium mereka. Nabi kata, man la yarham la yurham. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, siapa yang tak kesian, tak sayang ke orang, tak disayangi, tak dikesayangi dia. Hadirin Jumaat sekalian, beberapa inisiatif telah diambil di masjid-masjid di negeri Perlis ini. Termasuk kanak-kanak yang datang ke masjid, sebahagian masjid dah buat, kita berikan dia wang sekolah. Ada yang beri RM3, RM5, terutama yang datang solat subuh. Bukan senang nak datang jemaah solat subuh. Orang tua-tua pun kadang-kadang tak datang. Sebab nak menggalakkan mereka, supaya mereka sayang pada masjid. Lama-lama dah dewasa, mereka datang dengan keikhlasan mereka. Di dalam hadis Rubai' bintu Muawwidh, diceritakan bahawasanya, dia kata, kunna ba'da dhalika nusawwimu, kunna ba'da dhalika nasumu. Kami kemudian daripada itu kami puasa. Wa nusawwimu sibyanana, kami mempuasakan anak-anak kami as-sighar, yang masih lagi kecil. Macam mana nak puasa budak-budak yang kecil? Wa nadhhabu ilal masjid, kami pergi ke masjid. Fanaj'alu lahum al-lu'bata minal ahd, kami buat mainan daripada tepung bagi kepada mereka. Ada mainan daripada bulu, daripada kain itu kami buat bagi ke anak-anak. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am, bila anak-anak tu menangis lapar masa puasa, a'tainaha, kami berikan mainan itu sehingga indal fitr, sehinggalah sampai waktu buka puasa. Sahabat zaman dulu nak bagi budak-budak puasa, kalau tidak dia tak tahan, dia lapar. Bila dia lapar, mereka buat mainan. Main mainan dulu, lama-lama dia lupa. Bila dia lupa, sampai waktu buka puasa. Kerana nak tarbiyah didik, bawa ke masjid. Maka kita pun macam tu, bagi anak-anak suka datang masjid, kerana mereka mewarisi kita. Kita susah hati, kita komen, budak-budak hari ni banyak pergi ke tempat-tempat yang merepet dan mengarut. Tapi bila datang ke masjid, kita tidak mengalu-alukan mereka. Menjadi tanggungjawab kita, kempen kita di negeri Perlis ini, dan juga hari ini, khutbah hari ini dan selainnya, berkempen supaya masjid seluruh negeri Perlis
menunjukkan sikap mesra kepada kanak-kanak.